Hadiah dari Tuhan mengisahkan kisah suka duka 3 orang remaja dari kategori latar belakang kehidupan yang berbeza dalam berdepan wabak COVID-19 yang melanda negara. Kul Fatah lahir dalam keluarga B40. Ika Nabila lahir dalam keluarga M40. Manakala Bella Roslina lahir dalam kategori T20. Kul merupakan anak yatim piatu dan anak sulung kepada seorang adik perempuan yang bernama Fatin yang masih bersekolah rendah. Mereka tinggal di rumah pangsa PPRT bersama neneknya, Siti Ainum, yang sudah tua dan lumpuh. Sebelum pandemik COVID-19, Kul menyara kehidupan sebagai pekerja sambilan di sebuah kedai runcit. Dalam pada itu, Ika Nabila yang berasal daripada keluarga sederhana merupakan anak tunggal kepada Jannah, seorang jururawat di sebuah hospital. Ika mempunyai bapa tetapi kedua ibu dan ayahnya telah lama bercerai. Ika dan ibunya tinggal di sebuah rumah perumahan kos sederhana di Kuala Lumpur. Hubungan Ika dan ibunya sangat rapat dan mereka saling mengambil berat antara satu sama lain. Bu, anak mana yang boleh senang hati kalau tahu mak dia kerja dekat hospital dengan virus tu? Susah hatilah, Bu. Lagipun, Bu, dekat Wuhan, Ika tengok risiko yang paling tinggi kena coronavirus adalah doktor dengan nurse. Bella dilihat paling bernasib baik, dilahirkan serba mewah, mempunyai ayah ibu yang berpendapatan tinggi, membesar di dalam rumah banglo yang serba lengkap, serta mempunyai datuk dan nenek. Kementerian Kesihatan mengesahkan kes pertama wabak novel coronavirus membabitkan warga negara ini. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam satu sidang media di Ibu Negara sebentar tadi. Rakyat Malaysia terbabit seorang lelaki berumur 41 tahun dari Selangor mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura dari 16 hingga 22 Januari lalu bagi menghadiri mesyuarat bersama delegasi antarabangsa termasuk China. Kehadiran wabak COVID-19 membawa perubahan besar dalam kehidupan 3 remaja ini. Kul dah tak kerja sini lagi dah. Kul diuji apabila dia kehilangan kerja. Saya kena berhenti sebenarnya. Awak kena berhenti? Tidak lama kemudian, adik dan neneknya disahkan positif COVID-19. Saya nak beritahu Cik yang keputusan saringan kedua adik Encik, Nur Fatin binti Azimin, didapati positif COVID-19. Sedangkan Kul yang telah menjalani ujian saringan masih kekal negatif. Aku kepunca nenek kena COVID. Maafkan Kul, Nek. Ya Allah, mudahkanlah segalanya untuk nenek. Ini menjadi misteri dari manakah wabak itu menjangkiti adik dan neneknya. Kenapa bukan aku? Lebih parah, Kul dituduh sebagai punca wabak itu menular kepada penduduk sekitar kerana dia kini bekerja sebagai rider penghantar makanan. Budak rider macam ni tak layak tau panggil jadi frontliner. Frontliner sampai. Ke mana dia pergi? Hantar barang, hantar makan, jumpa orang. Lepas tu balik virus. Ika pula terpaksa mengarungi hidup sebagai anak kepada seorang frontliner yang terdedah dengan bahaya. Ika sangat berbangga dengan tugas ibunya, tetapi dalam masa yang sama, dia sangat risaukan kesihatan ibunya. Bu, cuti lagi? Baik tak datang terus, senang. Takkan betul. Bella pula kecewa dengan sikap kedua ibu dan ayahnya yang lebih mementingkan kerjaya berbanding memberi kasih sayang kepadanya. Sewaktu berlangsungnya perintah kawalan pergerakan, rumah Bella dikunjungi oleh datuk dan neneknya yang menjadikan kehidupan Bella terganggu. Kenapa tak bagi tahu nak datang? Ni yang minum pagi-pagi jus oren ni. Tak sakit perut ke? dah biasa. Ya Rabbi. Dah minum pakai letak gelas lagu tu je ke? Ingat ada orang
jatuh dalam basuh. Semenjak kunjungan datuk dan neneknya yang tidak diundang, Bella merasa tertekan lalu melarikan diri ke rumah Ika yang tidak jauh dari rumahnya. Kau datang naik apa? Aku jalan. Rupa-rupanya rumah kau dengan rumah aku tak sampai 5 km pun. Di sini, dia mula mengenal erti persahabatan, erti kasih sayang keluarga dan erti kehidupan. Selama ni, orang yang aku downgrade, orang yang aku selalu ignore, orang tu yang ada untuk aku masa aku tengah stres. Dan orang tu kau. Nak hak. Kathy, ibu kepada Bella yang dahulunya sibuk, kini bekerja dari rumah dan terpaksa melayan kerana ibu dan bapa mertuanya. Hari ni, aku nak hang masuk. Masak? Ambillah kuku ai. Ditakdirkan, Nenek Kul meninggal dunia. Yaakob selama ini menuduh Kul adalah punca dia, isteri dan anaknya dijangkiti sebenarnya silap. Bang, kita sebenarnya pembawa tau. Abang tahu tak? Abang lah yang mengkutip kerja dengan abang tu sebenarnya dia punca utama. Ya Allah. Dia sebarkan dekat abang, abang balik, abang sebar dekat saya. Lepas tu kita sebarkan dekat satu flat ni waktu kenduri kahwin anak Kak Tijah. Abang ingat tak? Waktu sampai kita ni semua kena PKPD. Sampai ada kluster kenduri. Kau janganlah jadi pembohong lah. Sebab budak ni, kau dah pandai membohong. Bang, saya tak pernah bohong lah bang. Cik Zah, tolong nenek. Lah, kenapa dengan nenek? Nenek jatuh katil. Fatin tak larat nak angkat seorang-seorang. Lah, dah, jom. Fatin, nenek mana? Ada kat dalam bilik tidur. Siapa angkat nenek? Aunty Zah datang lagi tadi. Tolong angkatkan nenek. Abang sedar tak? Abang tu cuma hilang kerja je tau. Tapi Kul dengan Fatin hilang nenek. Semuanya punca dari kita bang. Dari kita. Wabak virus yang diturunkan bukan sahaja dianggap sebagai bala bencana, tetapi sebaliknya membawa pelbagai hikmah. Kul semakin menghargai kehidupannya dan sering berkongsi rezeki kepada yang memerlukan. Macam ambil ni, 100 tu. Tak apa. Makcik buat tambang. Tak apa. Saya ada satu helmet je. Saya tak boleh nak bawa makcik balik. Tak apa, saya ambil je. Betul ke ni? Ikhlas? Makcik ambil, tak apa. Saya ikhlas. Nurjana binti Muhammad Jamaluddin. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Puas! Ika kembali bahagia setelah ayahnya merujuk dan kahwin semula dengan ibunya. Muhammad Iskandar bin Muhammad Ishak. Saya. Aku nikahkan nikah dengan Nurjana binti Muhammad Jamaluddin dengan berwalikan aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nurjana binti Muhammad Jamaluddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Bella yang dahulunya kurang kasih sayang ibu dan ayahnya, kini cukup segalanya. I love both of you so much. Please do it for me. Kathy yang tidak tahu menguruskan rumah tangga, kini dia bahagia setelah dapat membahagikan masa untuk keluarga dan kerjaya. Syahir, ayah Bella yang dahulunya hidup bertuhankan dunia, kini kembali ke jalan yang diredoi. Hubungan baik Kul dengan Bella mula disalaherti oleh Ika yang menyimpan perasaan terhadap Kul. Bella yang juga menaruh hati terhadap Kul nampak perubahan sikap Ika yang cuba menjauhkan diri. Atas dasar persahabatan, Bella terpaksa berterus terang dan minta penjelasan Kul untuk memilih siapa yang bertahta di hati. Sekarang ni, Kul pilih Ika atau Bella. Akhirnya, Kul memilih Ika. Hati saya dekat Ika. Meskipun itu, Kul, Ika dan Bella terus bersahabat baik tanpa ada sempadan. Kita masih kawan baik kan? Sahabat dunia akhirat.
Aku sayang kau, Ika. Setiap apa yang berlaku, itu adalah hadiah dari Tuhan untuk manusia kembali sedar dari segala kesilapan dan kembali kepadanya. COVID-19 masih berleluasa. Kita semua adalah barisan hadapan untuk membasminya.